Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas, jangan malu-malu biar semua orang tahu. Isu paling hangat pada ketika ini di media sosial berkaitan politik dan isu semasa negara adalah tentang Najib Tun Razak dan juga Tokmat. Adakah dengan pendedahan terkini ini akan mendedahkan pergelutan dan pergeseran pemimpin UMNO lagi? Kalau sebelum ini melibatkan Tajudin Abdul Rahman yang telah pun dipecat daripada MKT UMNO, kali ini Tokmat juga kini mempunyai krisis dalamannya sendiri. Apabila satu rakaman audio melibatkan wawancara bersama dengan sebuah stesen media antarabangsa yaitu Asia Times telah mendedahkan rakaman audio wawancara tersebut. Walaupun Najib telah menafikannya, walaupun Tokmat menafikan dan mengatakan bahwa Asia Times telah melaporkan di luar konteks ucapannya wawancara itu, namun Asia Times tidak menjadi takut, tetapi tetap mempertahankan bahwa kenyataan yang dikeluarkan oleh Tokmat semasa wawancara diberikan semasa sedar, yakin, dan padat. Dan Asia Times telah mengatakan bahwa mereka mau mempertahankan laporan mereka. Sekarang saya akan dedahkan kepada Anda, apakah isi terhadap rakaman audio tersebut? Dan saya akan bantu Anda untuk mentafsir dan juga untuk mentranslate-nya, menerjemahkannya dalam bahasa Melayu karena rakaman tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi atuk-atuk, maci, ibu-ibu yang tak pandai Inggris, Anda boleh kongsikan rakaman audio ini dalam bahasa Melayu yang telah saya translate dan terjemahkan. Walau bagaimanapun, wartawan Asia Times Nico Chan mempertahankan wawancaranya dengan timbalan Presiden UMNO Tokmat. Berikutan dakwaan bahwa laporannya mengambil kenyataan di luar konteks. Menurut beliau, kami tetap dengan laporan kami, katanya di Twitter, bersama dengan pautan untuk memuat turun rakaman audio daripada wawancara itu. Bermaksud wartawan ini benar-benar yakin bahwa dia tidak keluar daripada konteks. Bercakap kepada Malaysia Kini, Chan mengesahkan rakaman itu adalah sahih dan berkata, Muhammad sedar wawancara itu direkam. Dan menurutnya, dia tidak mengeluarkan audio. Lazimnya dia tidak mengeluarkan audio sebegitu. Tetapi oleh kerana Tokmat cuba mempertikaikan ketepatan artikel itu, maka pembaca boleh mendengar audio dan menilai sendiri, katanya ketika dihubungi hari ini. Berikut, Chan juga berkata Muhammad membuat beberapa kenyataan semasa wawancara itu, seperti menegaskan bahwa bekas Perdana Menteri Najib Razak perlu mendapatkan perbicaraannya yang adil dan menjalani hukuman penjara sebelum mendapat pengampunan. Saya memberi Tokmat platform dan dia jelas dalam mesejnya tentang kebimbangannya berkenaan dengan tingkah laku bekas Perdana Menteri itu, katanya. File audio yang disiarkan secara talian tersebut dalam 3 rakaman berasingan berjumlah 75 menit. Bahagian wawancara yang dipertikaikan itu adalah pada kira-kira menit ke-23 dalam rakaman kedua. Berikut adalah terjemahan petikan bahagian wawancara itu berdasarkan rakaman adalah seperti berikut. Dan versi asal petikan itu dalam bahasa Inggris dan boleh Anda baca. Pewawancara bertanya kepada Tokmat, adakah Anda berasa kasihan jika Najib masuk penjara? Muhammad menjawab, sudah tentu. Sebagai seorang kawan, saya berasa kasihan, tetapi semua orang perlu. Anda perlu menghadapi apa saja, kata Tokmat. Pewawancara bertanya lagi,
tanggung kesan tindakan mereka? Tokmat menjawab, tanggung kesan tindakan mereka? Bukan. Jika Anda mahukan pengampunan, Anda perlu melalui proses tersebut. Anda kena masuk dalam penjara dulu. Anda tidak boleh diampunkan sebelum Anda melalui proses itu. Itu salah. Itu salah sama sekali, kata Tokmat. Pewawancara bertanya lagi, untuk diampunkan tanpa proses? Muhammad menjawab, iya. Pewawancara bertanya kepada Tokmat lagi, jadi prosesnya memerlukan sedikit masa. Kemudian Muhammad menjawab, iya. Ramai pemimpin UMNO, pemimpin terkemuka sebelum ini, Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor, paling berkuasa masa itu, dia kena masuk dalam penjara. Mokhtar Hashim, dia terpaksa masuk. Semua orang perlu masuk dalam penjara sebelum Anda mendapat pengampunan, kata Tokmat. Semudah itu. Tidak ada cara lain. Pewawancara bertanya lagi, jadi tiada layanan istimewa? Muhammad menjawab, tiada layanan istimewa. Itulah sebabnya sekarang apabila orang berkata, oh UMNO, apabila mereka berkuasa, mereka akan mengampunkan, mereka akan menggugurkan kes itu. Tetapi kini Perdana Menteri daripada UMNO, tetapi Zahid masih diteruskan. Sebab itu kempen Pakatan Harapan semasa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, mereka berkata, oh jangan undi UMNO kerana jika UMNO menang di Johor, semua kes klaster mahkamah akan digugurkan. Tetapi apa kaitan Johor dengan Melaka dengan itu? Tiada kaitan. Mungkin mereka berkata begitu kerana mereka pernah melakukannya, kerana kes mahkamah sedang berjalan dan mereka menggugurkan kes itu. Kes Lim Guan Eng digugurkan. Terdahulu, Asia Times menyiarkan temu bual dengan Muhammad yang memetik, pemimpin nombor 2 UMNO itu berkata, Najib tidak seharusnya mengharapkan layanan istimewa daripada kerajaan pimpinan UMNO jika dia dipenjarakan atas tuduhan rasuahnya berkaitan dengan MDB. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu mesti menjalani hukuman penjara sebelum dia boleh mendapatkan pengampunan. Laporan yang dikarang bersama oleh Ko Chan dan Nail Bowie itu diterbitkan di bawah tajuk UMNO's Number 1, UMNO's Number 2 thinks Najib should go to jail. Atau dalam bahasa Melayunya, nombor 2 UMNO berpandangan Najib patut masuk ke penjara. Bagaimanapun, Muhammad kemudiannya dilaporkan memberitahu Free Malaysia Today bahawa laporan itu telah memetik kenyataannya mengenai Najib di luar konteks. Apa yang saya katakan ialah Najib mesti mendapat perbicaraan yang adil. Jika dia didapati bersalah, maka dia perlu menghadapi akibatnya. Tetapi seperti yang kita tahu, kes SRC belum selesai. Ia di Mahkamah Persekutuan. Tetapi dia mesti mendapat perbicaraan yang adil, katanya seperti dilapor. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.